Dengar tak suara Ustazah? Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya petang ni line internet macam mengganggu sikit dah. Suara Ustazah dengar jelas tak? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Saya rasa mungkin murid-murid kurang jelas suara Ustazah petang ni sebabnya internet, rasanya internet ada masalah internet sikit. Hujan lebat kat sini. Okey, tak apa, Ustazah record dulu. Nanti Ustazah akan sharekan semula kepada murid-murid rakaman pembelajaran petang ni, okey? Okay, Ustazah nak tanya, untuk muka surat petang ni kita akan belajar mata pelajaran ibadah. Okey, ibadah ya. Untuk muka surat 10. Dah buat ke belum? Okay, tengok kat situ, dia minta buat apa? Tandakan right pada perbuatan hamba yang taat dan pangkah pada perbuatan hamba yang tidak taat. Maksudnya tanda betul pada perbuatan yang baik dan pangkah pada perbuatan yang tidak baik. Tengok ni, gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama. Ni, kaum muslimin tengah sedang melakukan solat berjemaah. Perbuatan baik atau tidak? Kalau baik, tandakan right. Kalau perbuatan jahat, tandakan pangkah. Gambar yang kedua pula. Gambar apa ni? 3 orang lelaki sedang bergaduh. Perbuatan baik atau jahat? Kalau baik, tanda right. Kalau jahat, tanda pangkah. Okay. Untuk gambar yang ketiga ni, ada seorang lelaki sedang mencuri beg tangan seorang wanita. Perbuatan baik ke tidak? Okay. Kalau kamu rasa ni perbuatan baik, tanda right. Kalau tidak, tanda pangkah. Okay. Yang gambar seterusnya. Orang sedang melakukan mendengar khutbah. Perbuatan yang taat, hamba yang taat ke ataupun perbuatan hamba yang tidak taat? Kalau perbuatan hamba yang taat, perbuatan yang baik, kamu boleh tanda right. Kalau perbuatan tidak baik, kamu tanda pangkah. Yang seterusnya pula, yang ini adalah seorang doktor sedang merawat seorang pesakit. Seorang doktor sedang merawat seorang pesakit. Perbuatan baik ke tidak baik? Kalau right, baik, tanda right. Kalau tidak, tanda pangkah. Manakala yang ketiga, yang terakhir ni, gambar ada seorang ni, dia duduk dalam kereta, dia buang sampah. Keluar kereta. Perbuatan baik ke tidak? Kalau perbuatan baik, kamu tanda right. Kalau tidak, kamu tanda pangkah. Okey? Okey, tengok pula muka surat 12. Tandakan right pada amalan yang baik dan pangkah pada amalan yang buruk.
Buang sampah di dalam bako sampah. Perbuatan baik atau tidak? Berdoa. Menyapu sampah. Ni. Memukul haiwan. Membaca buku. Dan yang terakhir, dia nampak ada sampah terjatuh tu, dia nak ambil, dia nak buang dekat tong sampah. Perbuatan baik ke tidak? Kalau baik tanda raik, kalau tidak tanda pangkah. Seterusnya. Faham ke semua? Okey. Muka surat seterusnya, boleh buka muka surat 14. Okay. Kita nak belajar tajuk ibadah umum dan juga ibadah khusus. Apa itu ibadah umum dan ibadah khusus? Seperti yang kamu lihat ni. Ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Ibadah umum ialah melakukan amalan atau perkara baik yang disukai dan diredai Allah. Saya tak faham. Buka 14. Okey. Ibadat umum ni adalah melakukan perkara yang baik. Yang mana perbuatan baik itu disukai, sesuatu perbuatan tu yang disukai Allah. Contoh pula, kamu makan tapi tak basuh pinggan. Perkara yang baik ke tak tu? Tak baik kan? Allah pun tak suka. Manusia, kawan-kawan orang, mak ayah kita, adik-adik kita pun tak suka kalau kita makan tapi tak basuh pinggan. Tetapi kalau contohnya, apa contoh ibadah umum? Contohnya kita makan. Tu ada perkara biasa, ibadah umum. Walaupun kita makan dengan niat nak memberi tenaga kepada badan. Nak mengumpul tenaga. Nanti dah ada tenaga, apa yang kita boleh buat? Kita boleh tolong mak ayah kita, bantu orang, bantu adik, bantu kakak, makan, minum. Kalau kita niatkan melakukan sesuatu tu, perkara baik tu kerana Allah, kita dapat pahala. Kalau tak niat kerana Allah, saya saja. Tak dapat apa-apalah, jadi rugi kat situ. Jadi apa-apa perbuatan, apa-apa sahaja perbuatan yang baik yang kita niatkan kerana Allah, yang perkara itu diredai ataupun disukai oleh Allah, itu adalah merupakan ibadah umum. Apa lagi contoh ibadah umum? Contohnya, pertama, makan, minum, membaca. Tengok ada dalam buku ni. Makan, minum. Makan, minum, membaca buku, menolong orang, berjual beli, tidak membazir dan lain-lain, macam-macam lagi. Kamu belajar pun, menuntut ilmu ni adalah merupakan ibadah umum. Dia merupakan perkara yang baik kan? Kalau benda tu perkara yang baik, dia maksudnya adalah tergolong dalam perkara ibadah umum. Seterusnya kita tengok ibadah khusus. Apa itu ibadah khusus? Ibadah khusus ialah ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Maksudnya, contoh apa-apa ibadah yang Allah dah bagi tahu daripada awal dulu lagi. Sejak zaman Nabi lagi, Nabi Adam, Nabi Muhammad. Merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah adalah merupakan ibadah khusus. Contohnya macam apa? Kita solat. Perkara-perkara wajib lah. Kita solat dalam sehari berapa waktu?
5 waktu ibadah wajib. 5 waktu solat fardu. 5 waktu solat fardu. Solat puasa. Puasa di bulan Ramadan. Merupakan ibadah khusus. Membayar zakat. Menunaikan haji. Menunaikan umrah. Itu merupakan ibadah-ibadah khusus. Okey? Okey, tengok gambar ibadah, contoh ibadah khusus. Tengok ni. Contoh ibadah khusus. Solat berjemaah. Membayar zakat. Menunaikan haji. Tengok pula contoh ibadah umum. Tengok gambar dia. Yang pertama. Menghormati orang tua. Tengok ni, seorang anak dia nak pergi sekolah. Sebelum dia pergi sekolah, dia salam dengan mak ayah dia dulu. Ni merupakan perkara yang adalah perkara menghormati orang tua kita, menghormati ayah, menghormati ibu. Adalah perkara yang baik. Jadi ia merupakan ibadah umum. Bersenam. Tengok pakcik ni, dia bersenam kan. Dia merupakan ibadah umum. Lagi, apa lagi contoh ibadah umum? Menuntut ilmu. Contoh ibadah umum, menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam kelas. Ni, seorang doktor sedang merawat seorang pesakit, juga merupakan ibadah umum. Tengok bawah ni. Seorang lelaki, dia sedang bekerja. Bekerja juga merupakan ibadah umum. Yang ini. Seorang pembeli dan penjual. Penjual dan juga pembeli sedang bermuamalah. Berjual beli di kedai. Juga merupakan ibadah umum. Apa lagi contoh ibadah umum? Tengok ni. Seorang murid sedang bersalam dengan gurunya. Seterusnya yang terakhir, contoh ibadah umum lagi. Seorang anak sedang membantu ibunya di dapur. Bagus ke tak? Ada perkara baik ke tidak ni? Kamu semua tolong ibu bapa tak? Tolong tak mak ayah, mama, papa dekat rumah ni? Jangan lupa tolong mak ayah kat rumah. Sebab dia merupakan ibadah umum. Perkara yang disukai Allah. Perkara yang diredai Allah. Kalau kita lakukan perkara yang baik, yang diredai Allah, niatkan kerana Allah, nak membantu orang, nak membantu mak ayah, nak membantu ramai orang, buat perkara baik. Kita akan dapat pahala berlipat ganda nanti. Okey, boleh semua? Okey. Untuk hari ni, Ustazah nak tinggalkan latihan kerja rumah untuk kamu. Lukiskan gambar. Contoh gambar ibadah. 2 contoh gambar ibadah khusus. Dan 2 contoh ibadah umum. Boleh ke tak semua? Hari ni Ustazah ulang sekali lagi. Ustazah nak kamu lukis 2 contoh. 2. Bukan 1 tapi 2. 2 contoh ibadah khusus. Dan 2 contoh ibadah umum. Lukis gambar cantik-cantik. Kamu boleh pilih mana gambar-gambar. Gambar-gambar antara gambar-gambar yang ada kat sini. Lukis cantik-cantik, warnakan. Nanti Ustazah akan semak, okey? Okey, Ustazah ulang semula. Ustazah nak kamu, tugasan hari ni ialah lukis 2 gambar ibadah khusus. Tak kisahlah kamu nak lukis gambar orang tengah solat ke, orang tengah bayar zakat ke, orang tengah melakukan menunaikan haji ke, orang tengah berpuasa ke, tak kisah. Janji 2 gambar sahaja, ibadah khusus dan 2 contoh gambar ibadah umum.
Gambar ibadah umum ni, tak kisahlah kamu nak pilih mana-mana ataupun apa-apa gambar yang kamu rasa lebih mudah untuk kamu lukis. Okey? Kamu boleh tengok contoh gambar. Kalau tak tahu nak lukis gambar apa, kamu boleh tengok contoh dalam muka surat 14 dan juga 15. Okey. Boleh semua? Okey. Okey, dah boleh buka mic semuanya. Semua dah boleh buka mic. Okey tak? Boleh dengar tak suara Ustazah?